pendengar-pendengar RTH FM Mara Rapat, pendengar-pendengar RTH FM Mara Rapat, tingkatkan kawalan suara telefon anda ke peringkat yang tertinggi. Bersiap sedia untuk mendengar DJ RTH FM. Buat julung-julung kalinya di RTH FM. Bawakan khas kepada anda siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Anda berpeluang memenangi hadiah istimewa. Saksikan kesemua siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Menangi hadiah istimewa. Hanya di RTH FM. Buat julung-julung kalinya di RTH FM. Bawakan khas kepada anda siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Anda berpeluang memenangi hadiah istimewa. Saksikan kesemua siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Menangi hadiah istimewa. Hanya di RTH FM. Allah, hai. Mudahnya kerja kan sesumbat lagi. Apa kenanya Singki ni? Hai, apa itu panas berbedong ni? Ini aircon ke popcorn? Apa benda yang bunyinya ni? Assalamualaikum Technical Smart Work. Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan membaiki pemasangan, ubah suai untuk kediaman serta ruang pejabat dan kedai anda, kami di Technical Smart Work bersedia membantu anda. Kami menyediakan perkhidmatan servis penghawa dingin, pemasangan penghawa dingin, kipas siling, lampu dan semua kerja-kerja yang melibatkan pendawaian ataupun wiring. Untuk pasang kabinet dapur, pemasangan kabinet baju, fail pejabat pun kami ada. Bagi membaiki bumbu bocor atau singki dan tandas tersumbat, Technical Smart Work lah yang cekap dan pantas. Anda perlukan khidmat ubah suai rumah. Pihak kami juga menyediakan perunding dekorasi khas untuk rumah pejabat mahupun kedai anda agar lebih nyaman dan cantik untuk anda. Hubungi Technical Smart Work 017-284-8097 sekarang ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Ilahi, hari ini kita bertemu sekali lagi pada jam 5.23 minit petang, 15 Oktober 2021. Pada tarikh yang dinanti-nantikan ketika ini dibawakan khas untuk anda rancangan siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Kita bersama dengan pengarah urusan syarikatnya Encik Syahrul Nizam dan kami di pihak RTH FM mengucapkan selamat datang Cik Syahrul. Selamat datang. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Jadi anda semua yang sedang memilih saluran ini, anda boleh share video ini, bantu kita untuk ramai kawan-kawan kita yang ingin tahu tentang masalah
tentang proses pemasangan. Kalau minggu lepas kita cerita tentang penghawa dingin, minggu ini kita akan masuk ke episod yang kedua yang menceritakan tentang proses berkaitan dengan dia panggil plumbing, mana berkaitan dengan pipe, bumbung dan semuanya, ya Cik Syah. Ya, betul. Jadi anda harus saksikan live ini, dan siaran ini juga akan disiarkan semula di YouTube kami di RTH FM channel. Dan ianya untuk anda mendapatkan hadiah khas daripada pihak Technical Work Smart, dan anda harus menjawab soalan pada masanya. Episod pertama kena dengar, episod kedua kena dengar, episod ketiga kena dengar. Nanti di hujung nanti episod anda akan berdepan dengan soalan. Berjayanya anda, maka dapatlah hadiah istimewa yang harganya boleh tahan. Betul Cik Syah? Betul. Alhamdulillah. Jadi Cik Syah, Ya, saya. hari ni banyak kerja Alhamdulillah, hari ni hari yang agak busy. Oh, busy Maksudnya kita meletakkan 2-3 tempat lah untuk settlekan masalah kerja biasalah Cik Adi, macam kita sebutkan. Jadinya sampai hujung tahun ni dah penuh dah. Hujung tahun ni betul. Boleh katakan kalau kita dengar hujung tahun tu macam wow. Tapi hujung tahun bulan depan lah. Bulan depan lah ya. Betul. Hujung tahun dah bulan depan tuan-tuan. Jadinya hari ini Cik Syah, Ya, saya. kita ingin bertanyakan soalan. Jadi Cik Syah akan jawab. Anda juga boleh tanyakan soalan sama di ruangan komen. Jadi Cik Syah akan bacakan dan akan jawab soalan-soalan anda. Dan anda juga boleh menghubungi kami di konti dengan sign up di Facebook ini, ataupun daftar di situ. Anda akan masuk ke dalam Telegram public channel kami. Anda join dan anda boleh tekan butang lambai di situ. Kami akan pick up call anda dan anda boleh tanya soalan secara terus dan kita berada di udara. Jadi sebelum itu Cik Syah, saya nak tanya dulu. Setelah Cik Syah menggunakan ETR RTH ini, macam mana bisnes? Okey? Okey, Alhamdulillah lah. Maksudnya seperti yang saya katakan minggu lepas, satu orang kata tak sangka. Maksudnya satu benda yang orang kata luar jangkaan lah. Luar jangkaan Alhamdulillah. Jadi sekarang ni bisnes pun dah bagus Ya, Cafe pun bakal buka, kedai runcit pun bakal buka. Bagus. Jadi kepada anda, inilah dia siaran tajaan khas daripada pihak Technical Work Smart. Buat jurung kalinya kami pancarkan secara langsung dari Radio TH FM. Sebelum tu Cik Syah, kita layan lagu dulu Cik Syah. Boleh. Semua tunggu soalan. Tunggu, jangan pergi.
banggo sir gula Jawa sir boleh nang sir kalau abang suka. Kampung cek jauh di Kedah, batu 82. Takkan nak dengar saja, tekan loceng tu. Tekan loceng, share, barulah kita jadi kawan. Beli dodoi pekan Rabu. Okey, kita masih lagi dalam siaran tajaan syarikat Technical Works Smart. Ketika ini kita bersama dengan pengarah urusannya Encik Syahrul Nizam. Okey, Encik Syahrul ready, Encik Syahrul. Soalan yang pertama. Ready Okey. Soalan pertama ialah proses pemasangan pipe rumah baru. Kebanyakan orang beli rumah ni kan. Betul. Dia nak kena register lah, dia nak kena surat-surat syabas apa semua ni. Jadi kalau dia ambil syarikat Cik Syah ni, maka adakah syarikat Cik Syah menawarkan perkhidmatan yang sama atau sekadar pasang aja? Okey, untuk soalan tu dia mengikut pada kita ada bekal package Package ni maksudnya ada yang rumah dia dah siap pasang piping apa semua, tinggal just nak sambung meter. Maksudnya kita ambil daripada meter sampai ke dalam rumah. Maksudnya kita bermula kalau orang biasanya package yang orang nak senang je. Orang nak senang ni maksudnya kita ambil, kita pergi register dekat Syabas untuk dia siap dengan meter apa semua, dan kita juga yang sambungkan kepada saluran pipe yang dah ada siap dalam rumah. Dan penambahan pipe juga kita ada buat. Maksudnya biasanya penambahan pipe kalau rumah-rumah baru ni biasalah dekat luar tak cukup pipe, dekat belakang rumah nak siram sayur apa sebagainya semua kan. Maksudnya kita buat penambahan pipe, dan juga kita buat untuk pemasangan basic macam stop cord mana-mana bahagian. Oh begitu Ya. Jadi untuk nampak ada orang tegur tu, apa nama tu banyak sangat. Jadinya syarikat juga menawarkan semua itulah pengurusan daripada masuk meter sampailah pemasangan tu, semua syarikat Cik Syah boleh buat semua sekali. Kita ada package jadi anda mudah. Jadi anggaran ni berapa je Syah? Dia terpulang pada tengok pada keadaan rumah tersebut. Maksudnya kalau banyak pipe betul. Kalau banyak pipe, harga ditentukan mengikut keluasan rumah. Maksudnya sejauh sepanjang mana antara meter dengan pipe, dan juga penambahan bahagian pipe yang lain. Itu kalau proses pasang meter je berapa? Pasang meter kita lebih kurang dalam 250 kepada 300. Oh gitu Jadi kalau anda dah memiliki rumah baru atau baru buat rumah, jadi kalau nak buat proses untuk masukkan meter dan pasang pipe ini, syarikat Technical Worksmart juga menguruskan. Jadi anda just telefon dan dia akan beri package, dan anda boleh selesaikan semuanya hanya dengan satu perkhidmatan. Betul Betul. Yang seterusnya Cik Syah, sistem pipe yang tersumbat ni, ni banyak orang terkena ni, terutama rumah yang tinggi-tinggi. Contohnya macam sinki tersumbat. Jadi boleh Cik Syah ceritakan? Okey. Sinki tersumbat di dapur, selalunya masalah apa tu? Okey. Dia sistem sinki tersumbat dan juga sistem pipe yang tersumbat satu benda yang berbeza. Bahawa maksud yang berbeza. Saluran yang tersumbat ialah saluran keluar. Macam seperti Cik cakap tadi, saluran sinki, pipe air buang tu. Itu yang tersumbat. Maksudnya air tak dapat mengalir dengan sempurna. Maksudnya dia tersangkut mana-mana, menyebabkan sinki kita dipenuhi dengan air lah. Tak dapat kita buang. Jadi perbezaan dengan pipe air tersumbat itu pula, maksudnya pipe air yang disalur masuk tidak dapat keluar kepada ke pipe tu tadi. Jadi benda-benda saya ulas mengenai sinki tersumbat dulu Okey, biasanya sinki tersumbat ni disebabkan oleh bahan-bahan macam seperti lemak-lemak, rambut apa semua yang kita basuh pinggan apa semua tu, dia berkumpul pada satu tempat. Biasanya tempat ni dipanggil elbow ataupun penyambungan L, bentuk L3. Itu yang saya cakap, maksudnya kita kena minimiskan
menggunakan elbow itu tadi. Kalau boleh straight saja. Tapi tak boleh lah kita nak straight terus, tak ada ni pula kan. Okey, sekurang-kurangnya kita minimiskan sebanyak mana yang boleh. Itulah punca-punca jadinya singki sumbat tu. Okey, cara kita biasanya kita gunakan biasalah acid sebab benda kita tak boleh nampak dalam dinding, dalam pipe. Acid tu digunakan, acid tu sama ke yang beli kat luar? Kadang-kadang ada orang beli macam garam-garam tu letak. Okey, acid ni dia banyak. Maksudnya apa yang kita lihat kalau kat hardware ataupun di pasar-pasaran tu lebih daripada 10 acid. Tapi acid ni kita nak beli, kita kena tengok pada apa orang kata tersumbat tu tadilah. Maksudnya dia punya tu. Jadi bagi saya menggunakan acid yang paling tinggi dia punya tu dia. Tapi dia tak mengibatkan terhakis pada pipe itu tadi. Kita kena pilih juga. Kadang-kadang pilih yang tu, tengok-tengok habis saluran pipe kita rosak, pecah dan sebagainya, boleh menimbulkan banyak masalah. Jadi pilihlah acid yang sesuai. Jadi pilih acid yang sesuai. Saya bukan tak nak sebut acid contoh tu, tapi saya takut acid ni dia banyak disalahgunakan. Betul. Kalau tak pasal kan. Lebih baik kita refer pada yang lebih mengetahui. Maksudnya contoh saya gunakan acid tersebut, kita sebelum kita apply acid tu tadi, kita akan keringkan dulu. Biasanya orang guna singki ni sumbat, dia tu panggil technician. Technician datang, dia tak boleh nak buat on the spot sebab ada air bertakung. Kalau kita apply acid sekalipun, dia tak akan berkesan. Okey, itu yang menyebabkan biasanya kalau dia kontak awal kita akan minta dia jangan gunakan dulu pipe dan saluran tersebut, bagi dia kering. Okey, apabila kita datang, kalau masih ada lagi air tak kering, kita terpaksa keringkan dulu lah. Biasalah kita pakai pump dan sebagainya untuk kanan-kanan air tersebut lah. Jadi apabila air dah kering, kita letak acid. Kita masukkan acid dalam saluran yang tersumbat tu tadi, lebih kurang dalam lingkungan 3 ke 5 minit. Dan kita biarkan. Masa kita biarkan tu, pastikan penggunaan kalau nak buat di rumah lah ya, maksudnya penggunaan kita punya safety. Pastikan pakai Google, takut terpercik acid masuk dalam mata. Glove dan juga sarung tangan yang panjang lah. Sebab acid tu kalau terpercik sikit, dia akan boleh cedera. Betul. Jadi itu yang saya cakap, pastikan ciri-ciri keselamatan tu diutamakan sebelum kita buat kerja. Okey, kita dah apply lebih kurang 5 minit. Apabila tindak balas acid dengan bahan yang tersumbat tu tadi dah ada, maksudnya dia akan mengeluarkan satu kepulan asap lebih kurang. Keluar asap. Betul. Daripada kepulan asap daripada singki tu tadi, itu menandakan yang dia dah bertindak balas. Apabila dia dah bertindak balas, itu masanya untuk kita menghancurkan ketulan tu tadi. Proses tersebut. Kalau dah pakai acid dia tak hancur? Dia belum hancur, dia hanya lembut. Dia hanya lembut. Yes. Patutlah. Okey, teruskan. Apabila kita masuk dia punya drain besi untuk tu. Ada setengah, kalau saya tengok ada jual kat hardware yang pulas pakai tangan tu kan. Betul. Macam dawai tu. Itu yang konsep manual lah. Kita tak gunakan konsep manual sebab kita pakai yang cordless ataupun drill pun boleh. Maksudnya kita blind dia dalam tu sampai dia hancur. Okey, dia hancur apa semua, kita cuba siram air. Kita siram air. Biasanya lah blind tu, kalau yang dah okey lah. Okey, kalau yang tu ulangi proses yang sama. Maksudnya masukkan acid lagi. Ada juga beberapa tempat yang kita terpaksa buat sampai 5-6 kali proses. Maksudnya benda tu dah tersumbat lebih daripada setahun lah. Dia jadi macam mana? Jadi batu ke apa? Dia dah jadi betul. Ketulan dia keras. Ketulan itu berbentuk bulat. Apabila asid dia datang belah sini, untuk dia mengalir ke sebelah sini, dia ambil masa yang lama untuk asid sampai ke sebelah sini. Itu yang ketulan asid yang sebelah sini tu, dia tak boleh nak panjang lah ya. Betul. Betul. Panjang dia je lah. Dia ikut bentuk elbow tu lah kan. Yes, betul. Itu yang kita buat. Apabila dia dah jalan okey, and then kita bagi waranti. Sebab apa? Kita bagi waranti disebabkan ada kes hari ni dah okey, esok dah okey, usaha dia kena sampai 3 hari dia still lagi tersumbat. Sebab apa? Mungkin masa kita blind tu tadi, dia tak hancur. Dia just terjatuh daripada elbow dan
jatuh ke bawah, menyebabkan dia boleh lalu tapi sampai kepada Bawah bahagian tu. tu je lah. Okey, maksudnya kita akan datang, kita buat anda waranti dan juga kita ulangi proses yang sama. Oh, ada waranti? Ada waranti. Berapa lama tu je? Biasa waranti kita bagi dalam 6 bulan. 6 bulan waranti? Ya, Dengar tu betul. baik-baik. Betul. Jadi kalau jangan singkir takut sumbat dengan harga yang kita tawarkan. Maksudnya harga itu boleh memudahkan anda di luar sana dan juga anda boleh hubungi Smart. betul. Technical Work Smart. Betul ke? Technical Work Smart. Technical Work Smart untuk membetulkan singki anda yang tersumbat. Jadinya Cik Syah, kalau kita dah buat ni semua ni, singki kita dah bagus, macam mana nak jaga singki tu supaya jangan sumbat? Okey, kaedah penjagaan singki supaya jangan sumbat ni senang je. Kita nak jaga supaya tak bagi rambut masuk, lemak masuk, itu susah. Memang tempat buang barang macam tu, macam mana tak boleh bagi masuk, betul? Betul. Jadi kaedah dia hanya satu. Kalau kita tengok bawah singki kita tu, ada pipe bawah singki salur tu dia bentuk spring direct kepada salur keluar. Itu saya tak galakkan. Saya tak galakkan kalau penggunaan singki tu kerap macam kedai makan atau kat rumah yang selalu makan kat rumah hari-hari, masak apa, basuh pinggan apa semua, saya tak galakkan pakai benda tu. Saya galakkan pakai perangkap pipe bawah. Kalau dalam bahasa saintifik dia tu kita panggil water tap. Water tap. Dia Water dekat tap betul-betul ni dekat bawah singki tu. takungan bawah singki tu. Dia fungsi benda tu adalah untuk merangkap bahan-bahan bendasing tu tadi seperti rambut, lemak dan sebagainya. Dia masuk terperangkap ke dalam tu dulu, dan dia baru keluarkan air yang tanpa bendasing tu tadi, menyebabkan air tu betul-betul air kotor sahaja. Bukan benda yang rambut, lemak tu tadilah. Jadi kalau benda tu tersangkut kat situ, kita boleh pusing benda tu and then kita boleh buang, kita boleh cuci sendiri. Walaupun orang kata kalau 2 hari sekali pun kita boleh pusing, kita boleh bersihkan. Dia tak perlu keluarkan kos untuk kita betulkan. Jadinya kalau boleh berapa hari sekali nak buka tu? Biasanya 2-3 hari sekali kita boleh buka, bersihkan. Betul. Itu dijamin takkan lagi tersumbat. Kita tak jamin. Maksudnya itu tengok pada penggunaan singki tu tadi. Maksudnya kalau penggunaan dia banyak, kita kerapkan cuci benda tu, itu dijamin. Tapi kalau penggunaan cuci tu tadi banyak, kita kurang cuci, dia tetap juga akan kita banyak guna singki, tapi water tap tu kita tak buka-buka, sama juga. Kalau yang siram-siram air panas tu boleh datang hasil tak? Siram air panas tu dipanggil peringkat yang pertama biasa, peringkat yang pertama. Kadang-kadang orang buat apa, sebut bikarbonat campur dengan cuka. Maksudnya dia akan hasilkan kepulan asap, sama proses dia, tapi dia punya kekuatan dia tu tidak seperti acid yang saya cakap tadi. Maksudnya kalau yang level pertama, level kedua itu mungkin boleh pergilah. Itu dia singki menyusahkan orang tu kalau tersumbat. Tak tidur malam Cik Syah Ya, betul. Jadinya katalah kalau rumah itu, kalau rumah flat, rumah apartmen, kalau jadi macam tu dengan rumah teres mana yang lebih teruk Cik Syah? Biasanya yang lebih teruk rumah bawah ke rumah atas? Rumah teres, rumah apartmen, rumah flat itu lagi senang sebenarnya untuk selesaikan berbanding dengan rumah landed yang ada atas tanah semua ni, sebab sistem dia tu. Sistem kalau apartmen, rumah flat ni senang je daripada atas dan ke bawah. Betul. Atas dan bawah, di tinggi ke bawah. Tapi daripada rumah landed, kita tak tahu dia punya macam mana dia saluran dia tu. Maksudnya daripada kiri ke kanan makin menurun atau makin naik, dia pakai dia punya tekanan air tu tadi makin naik atau turun. Itu kita nak kena tengok dulu. Sebab tu kita kalau rumah landed, kita tengok dulu sebelum kita buat. Sebab kita tak nak terjadinya pecah, rosak saluran-saluran paip yang tak terlibat lah. Jadi harganya mengikut kesusahan kerja lah kan? Ya, betul. Jadi penyelesaiannya kalau rumah landed ni sama juga lah water tap tu lah. Betul, sama juga water tap. Jadi anda kena check selalu water tap tu. Orang kata cegah sebelum. Sebaik kita tak bawa contoh hari ni water tap tu macam mana. InsyaAllah lain kali kita nanti kali kita bawa macam mana rupanya kan. Banyak orang jumpa dekat bawah singki tu tapi dia buat bodoh je kan. Ramai yang tak tahu fungsi dia. Saya nak tengok sangat lah apa benda yang tersumbat tu. Jadi di situlah ketulan-ketulan itu. Okey Cik Syah, itu cerita pasal pipe singki tersumbat. Okey.
cerita pasal bumbung bocor. Ini tak jadi kat rumah flat. Jarang jadi. Rumah atas je lah kan. Ini rumah landed ni. Okay, rumah landed ni biasa mengenai bumbung yang bocor. Kalau bumbung bocor tu, Ni bumbung yang sambung-sambung ni. yang sambung-sambung tu. Okey. Itu dia tengok pada pemasangan bumbung tersebut. Asal-asalnya. Betul. Maksudnya kaedah yang digunakan tu itu betul-betul nak kena terapi. Maksudnya nak kena betul-betul susun ikut susunan dia. Kita tak boleh main susun je. Sebab apa? Pertindihan antara bumbung tersebut itu yang menyebabkan air dia jadi bocor. Boleh jadi bocor. Jadi kalau bocor, kalau zinc biasa kita boleh tengok tonggak kertas, tengok air menitik, tak apa. Kita tahu kat sini kita boleh panjat keluar tampal. Tapi rumah sekarang ni kalau kita tengok bocor dia dah terkesan pada siling kita. Terkesan lama buatkan siling tu jadi buruk, jadi kuning kekuningan, baru dia menitik ke lantai. Masa itulah baru kita nak atasi masalah tersebut. Sedangkan bumbung tu dah rosak, siling tu dah rosak dan sebagainya. Betul. Okey, kat situ juga kita nak mengesan tempat yang bocor tu agak susah. Maksudnya kita kena cari dengan betul-betul. Itu yang saya cakap. Biasanya bumbung-bumbung yang menggunakan bumbung yang special ni, maksudnya dia kena buat dengan betul. Yang mula-mula tuan bumbung tu lah. Betul. Okey, Jadi cara kita atasi biasanya kita akan apply dia punya getah. Maksudnya getah tempat yang kita kata bocor tadi, seorang kena tunggu atas siling, pastikan tempat itu tempat betul, dan juga kita apply, kita test dan kita puas hati baru kita boleh hand over pada owner tu tadilah. Biasanya kerana salah pasang. Tapi kalau rumah tu okey selama ni, tiba-tiba dia terbocor. Okey, kalau rumah tu okey, tiba-tiba dia terbocor, mungkin dia berlaku kerosakan pada bumbung tersebut. Mungkin dia dah pecah. Dia dah maksudnya bumbung ni dah terkena panas, hujan dan sebagainya. Lepas tu banyak macam sampah-sampah tu apabila berkumpul, dia berat dia tu tadi memberi kesan juga. Maksudnya berat, basah, panas, itu membuatkan bumbung jadi bocor. Okey. Apabila bumbung tu bocor, sama juga, maksudnya biasa kalau macam tu keadaan dia agak teruk. Maksudnya kita akan suggest untuk tukar bumbung lah. Tukar kawasan tu saja ke satu bumbung sekali? Kita tengok pada jenis bumbung yang digunakan. Kalau jenis bumbung yang pakai satu-satu, kita suggest tukar kawasan itu saja. Tapi kalau bumbung itu macam zinc sekeping, kita kena suggest pakai tukar zinc sekeping lah. Maksudnya dan kita juga ada orang kata package. Maksudnya kalau nak pasang terus pun kita boleh. Kita akan ikut apa customer minta. Tapi apa yang terbaik kalau bumbung zinc ni, kita biasanya kita cat dulu. Kita mengelak daripada kita antiraskan dia, kita elak daripada berkarat kena hujan dan panas dan sebagainya. Ada rumah teres kan? Rumah teres ni Cik Syah. Rumah teres ni bila kita tak tahu dah rumah kita tau. Rupanya rumah sebelah dah air dah masuk dah. Dinding dah jadi macam waterfall dah. Dah macam air terjun dah. Katanya daripada rumah kita. Kerana kebocoran rumah kita tu masuk ke rumah dia. Itu macam mana boleh jadi tu? Okey. Kalau itu betul. Jenis kongsi satu bumbung rumah teres ni kan? Rumah teres tu kita kena tengok tempat dia. Tempat tu kalau berkongsi bumbung tu yang jadi masalah. Maksudnya kita saluran air ke tu atas tu? Dia tengok, maksudnya kalau kebocoran tu berlaku disebabkan oleh hujan, itu berpunca daripada bumbung lah. Maksudnya tapi tanpa ada hujan, tanpa ada apa-apa, basahnya daripada atas dan ke bawah, daripada dinding yang berkongsi tu tadi, itu belum tentu daripada bumbung. Itu mungkin berpunca daripada tangki rumah tersebut ataupun saluran pipe daripada rumah tersebut. Sebab kalau tak ada tangki pun, air daripada meter tu tadi, ada kalanya dia naik direct terus ke atas dan turun ke bawah. Itu dinding yang kita kongsi tu tadi. Dinding yang kita kongsi tu tadi yang membuatkan air tu mengalir. Betul, dia duduk dalam dinding kan? Betul. Jadi kita nak tahu ia punca daripada rumah kita ataupun rumah sebelah. Kita terpaksa buat troubleshoot lah. Troubleshoot macam mana kita nak kena tengok pipe kita ataupun pipe dia. Sekarang pipe kita yang bocor, dia yang kena bayar. Itu yang masalah juga. Okey, kita akan buat troubleshoot satu persatu, stage by stage, dan
benda-benda tu sah memang daripada pipe rumah dia, baru kita akan proceed untuk kerja-kerja seterusnya. Dengar tu, jangan gaduh-gaduh dulu. Check dulu entah rumah siapa tak. Lagi satu Cik Syah, kalau kata rumah dia kan, rumah biasanya rumah landed ni lah kan. Dia tak tahu tapi bil air dia mahal tau. Dia tak tahu leaking kat mana. Okey, saya ada menerima banyak kes yang macam tu, yang sampai bil air 400 sebulan. Tengok dinding tak ada basah, pipe tak ada bocor, tapi sampai 400 sebulan. Okey, itu kita jangan menganggap itu keadaan biasa. Tak. Kalau kilang 400 bulan betul lah. Kalau rumah landed biasa ni 400 bulan, itu ada something wrong yang tak kena, yang perlu kita buat. Betul. Semakan. Jadi benda macam tu satu. Biasanya dia berpunca daripada pipe bawah tanah. Okey, sebab tak kat dinding dia semua tak ada masalah. Dia biasanya bawah tanah. Selepas meter, pipe yang ke bawah tanah tu, pipe yang digali oleh Syabas tu tadi, agak dalam. Sebelum sampai ke dalam rumah kita yang kita susun sendiri tu tadi, pipe tu digali dengan agak dalam. Jadi apabila dia bocor sekalipun, kita tak dapat detect dia bocor tang situ. Tapi biasanya kalau lain tu, kita akan check, kita akan troubleshoot dulu. Pastikan maksudnya bahagian-bahagian tertentu. Kaedah yang kita gunakan untuk troubleshoot adalah seperti tutup stop cock by stage, maksudnya dengan setiap satu kita check, tengok meter jalan macam mana apa semua. Kita dah jumpa tempat dia tu, baru kita proceed untuk replacement part. Maksudnya kita buat kalau dalam tanah tu tadi, kita pulang pada owner rumah tu sendiri. Maksudnya dia nak kaedah yang bagus, dia nak kaedah yang murah ataupun kaedah yang lebih efisien, kita ada. Contohnya kita boleh bypasskan pipe tersebut dan ganti terus masuk ke saluran lama. Dan juga kita boleh back to normal, maksudnya dengan cara menggali tanah tersebut dan juga replace tempat. Jadi macam mana cara Cik Syah cari pipe tu? Okey, dia ada dua. Ada alat ke? Dia ada alat yang dibekalkan, maksudnya detector. Tapi detector ni dia biasanya detector untuk current, kayu, logam dan air macam mana Pak? Okey, air ni biasanya kita detect menggunakan logam kayu. Maksudnya okey, dia satu material yang agak orang kata boleh reading sama lah. Okey, maksudnya okey, tapi benda tu tengok pada kedalaman tanah. Itu yang troubleshoot. Kadang-kadang kita buat 2-3 kaedah dengan tutup meter, tutup stop cock, kita buka satu-satu, check tengok meter apa semua. Banyak kaedah kita gunakan. Kita tak berpandukan kepada satu kaedah saja. Ada satu kaedah tu kita tak dapat, maksudnya terpaksa buat kaedah manual. Itu maksudnya tapi kita dapat orang kata pastikan tempat tu, baru kita buat replacement part. Biasanya memang jumpa lah. Memang setakat ni alhamdulillah jumpa lah, tak kita payah buat lah sampai settle. Jadi dia tak payah nak cut off pipe dalam dia, buat tak baru payah, tak payahlah. tak payah. Jadi selamat ya. Betul. Jadi yang tu lebih murah kos dia kan. Betul. Daripada pasang pipe baru pasang pipe baru ni banyak kekurangannya. Dari segi biasanya kalau orang mengutamakan kemasan, kecantikan, biasanya dia tak akan setuju. Dia dah buat habis beratus ribu rumah, maksudnya dengan sistem pipe-nya dalam dinding apa semua, tiba-tiba masalah bil 400 bulan rumah dia jadi nampak PVC, nampak pipe hitam. Siapa setuju macam tu? Betul. Maksudnya betul. Kita kena sentiasa mencari kaedah yang boleh memuaskan hati customer. Jadi tujuan yang tanam pipe dalam tanah ni apa pasal? Okey, tujuan dalam tanah ni sebabnya salah satu kemas lah. Okey, yang kedua, dia daripada meter tu tadi, memang saluran yang itu memang ke bawah, dan baru kita yang tentukan nak atas ke bawah ke. Memang yang first lepas meter tu memang kena dalam tanah. Dia mengelak daripada patah dan sebagainya. Besi lah tu Besi. Tahan berapa lama tu Cik? Dia besi kalau ikutkan dia boleh tahan. Cuma dia akan timbul masalah pasal karat. Pasal karat ni pula kita boleh solvekan problem tu. Kita dah ada penapis yang macam-macam penapis. Kadang-kadang karat tu rumah betul, kita lah. Betul. Itu yang isu pasal pipe besi tak timbul sebab dah ada penapis. Kalau dulu betul. Okey, dia lebih efisien besi lah. Dia mengelakkan juga. Lepas tu bila kita buat dia buat rumah ni kan, pemaju ni,
Dia tak buat ke tanda kat sini ada pipe, sini ada pipe? Okey, dia sepatutnya ada dalam plan rumah tersebut. Maksudnya setiap rumah dia mesti ada plan. Maksudnya laluan air tu air, laluan api, laluan yalah, wiring dan sebagainya. Dia mesti ada. Itu yang cakap, maksudnya biar buat rumah ni pastikan ikut dia punya itu kalau lah. yang buat rumah, yang beli rumah adalah plan tu. Tapi Betul. kalau dah bertahun-tahun plan pun hilang. Plan pun hilang. Boleh hilang. Jadi ini tambah lagi yang buat rumah yang tak pakai plan ni. Ya, kita datang lebih kurang 1 jam 2 jam nak merangka dia punya plan tu agak susah sikit. Itu rumit. jadi jadi kalau anda ada masalah yang sama, anda boleh hubungi Technical Worksmart untuk mencari di mana kebocoran tu. Tak pasal-pasal aja kan. Betul. Nak buat yang baru. Yang buat baru ni kira kos mahal lah nak tukar balik kat dalam maksudnya satu kos dia mahal, satu lagi rosak dinding rosak. Kalau nak tanam dalam dinding tu kita boleh buat, tapi kos dia memang amat mahal. Sebab apa? Sepanjang-panjang laluan dalam dinding tu kita nak kena potong dinding dia sebesar batang paip, nak tutup dinding itu susah. Tapi ada kes yang kita buat macam tu. Orang yang betul-betul mengutamakan kekemasan, dia akan minta. Itu berapa hari je Syah? Bergantung pada itu rosak. Itu biasanya kalau buat semua lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu Ya. 2 minggu 2 minggu kalau buat semua. Boleh tahan. Jadi rumah tu biasanya kalau 2 minggu tu rumah apa tu? Banglo ke apa? Rumahnya standard rumah landed, rumah teres. Maksudnya rumah tak sebesar tapi lama proses dia tu. Sebabkan kita nak pastikan dia betul-betul masuk ikut slot dalam dinding tu tadi. Dengan tertutup semua batang paip tu, itu yang buatkan makan masa yang lebih lama. Mana yang bagus Syah? Bagi saya biar cari juga technician lebih buat kerja. Sebab apa? Itu dah memang kerja dia. Betul. Dia dah memang kerja dia. Jadi nak tak nak cari kat mana tempat tu. Kat mana juga. Paling tidak pun bypass itu dah cukup bagus. Kalau tak nak replacement dalam tanah tu tadi, bypass je. Okay, daripada dia nak sambung lain, nak ambil daripada meter tu, nak sambung situ, saya rasa banyak orang terkena. Lepas tu dibuat macam tu tau. Betul. Orang, Jadi anda yang sedang mendengarkan siaran ini, kalau anda ada masalah yang sama, jangan rugikan wang anda. Boleh cuba perkhidmatan Technical Worksmart. Mereka akan cari sampai dapat. InsyaAllah. Jadi Cik Syah, kita minum dulu Cik Syah. Jam baru menunjukkan 5.58 petang. Jangan lupa share video ini agar kita dapat semua manfaatnya.
his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Just gotta go, declared his enemies. The ladies beg, don't you try to do it, please. Though this Rasputin had lots of hidden charms. So he was a room, they just fell into his arms. And one night, some man of higher standing set a trap, they're not to blame. Come to visit us, they kept demanding, and he really came. Rah-rah, Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Rah-rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. He drank it all and set up fine. Rah-rah, Rasputin, lover of the Russian queen. They didn't quit, they wanted his head. Rah-rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. And so they shot him till he was dead. Oh, those Russians. Buat julung-julung kalinya di RTH FM. Bawakan khas kepada anda siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Anda berpeluang memenangi hadiah istimewa. Saksikan kesemua siaran tajaan daripada Technical Worksmart. Menangi hadiah istimewa. Hanya di RTH FM. Kampung Cik jauh di Kedah, batu 8 Takkan nak dengar saja. Tekan loceng tu. Tekan loceng, share, barulah kita jadi kawan. Beli dodoi pekan Rabu. Okey, masih lagi dalam siaran tajaan pada petang ini 6.4 minit petang. Dengar baik-baik, saksikan siaran ini baik-baik kerana syarikat menawarkan hadiah misteri untuk anda. Tapi dalam setiap episod akan tersembunyi soalan-soalannya dan soalan itu akan diberikan oleh Encik Syah sendiri dan hadiahnya istimewa saudara. Jangan main-main. Manalah tahu kan ada rezeki tahun ni, balik kampung lepas PKP, jam tangan baru brother. Okey Cik Syah, InsyaAllah. sekarang ni kita nak tahu tadi berkenaan dengan pipe yang tiba-tiba lemah. Satu rumah ni, kita sini buka laju, sini buka laju, tiba-tiba dalam bilik air pipe slow. Kadang-kadang dekat sinki dia jadi slow. Sana laju, sini laju. Tu apa kena Cik Syah? Tersumbat ke apa tu? Okey, dia pipe slow ni, dia mungkin berpunca daripada saluran pipe tersebut. Maksudnya kalau kita tengok balik, dia punya saluran yang slow tu tadi asalnya daripada tangki ataupun daripada meter. Okey, kalau daripada tangki, mungkin air daripada tangki tu yang keluar untuk salur air kepada pipe yang slow tu tadi, dia mungkin tersumbat ataupun dia menggunakan saluran pipe yang kecil berbanding dengan daripada tangki kepada tempat-tempat lain. Itu kalau kita katakan yang slow. Okey, ada yang langsung tak keluar. Maksudnya betul? Pipe lain keluar, dia langsung tak keluar. Okey, langsung tak keluar ni dia berbeza masalah dengan pipe yang keluar slow tu tadi. Masalah yang berlainan dan berbeza dan juga case yang tak sama. Maksudnya kat sini kita kena tengok Contohnya biasanya terjadi pada pipe shower.
Bilik air biasanya. Jadi slow. Betul. Dia jadi tak keluar air langsung. Tak keluar. Ini bukan berpunca daripada tersumbat, bukan? Saluran paip tu kecil ataupun tersumbat. Dia bukan berpunca daripada situ. Dia berpunca daripada stok kok shower sendiri tu tadi. Maksudnya ada kalau biasanya kita tengok benda tu kat dinding. Yang keluarnya pemulas dia. Yang lain kat dalam touch dan dalam simen dan sebagainya. Okey, maksudnya itu yang problem. Itu yang masalah. Ia berpunca daripada masalah yang orang kata kat dalam pipe stopcock tu tadi, dia ada getah. Ada getah yang untuk menggerakkan getah naik dan turun. Kalau getah tu naik, baru air boleh mengalir, betul. Kalau getah tu turun, dia stopkan air. Jadi sekarang ni kita pusing kiri ke kanan ke, air tak turun. Jadi maksudnya kat situ getah yang stopkan air tu tadi, dia dah tutup jalan air dan yang naik hanya naik besi pemulas saja. Dia tak naik, dia dah terjabut daripada besi dengan getah tadi. Maksud dia tertinggal. Kan? Bertahun dah. Itu kita pulah kiri ke kanan ke tak jadi. Tak jadi. Sebab apa? Dia tak boleh nak tarik getah lagi dah. Stopcock tu punya pasal lah. Okey, kaedah biasa yang kita gunakan adalah memang kita terpaksa buat replacement stopcock tu tadi. Ada yang buat jalan mudah, tapi boleh memberi masalah. Maksudnya dia okey sekejap, ada just dia tukar. Dia buka tu dia tukar getah dia kat dalam. Itu saya tak suggestkan. Sebab apa? Dia tak tahan lama. Sebab getah dengan tu dibuatkan acuan yang sekali. Maksudnya untuk dia grip, untuk dia stopkan air, supaya dia tak leaking. Biasanya kita potong tiles tu, kita keluarkan stopcock tu, kita ganti stopcock seketul yang baru. Stopcock punya pasal. Iyalah. Itu kalau air tak keluar langsung, stopcock. Kalau air keluar slow, dia berpunca daripada saluran pipe tersebut. Mungkin disebabkan saluran pipe yang kecil, ataupun tekanan air daripada tangki ke tempat tersebut tidak begitu jauh. Maksudnya patutlah kita ingatkan ada tersumbat apa dalam tu. Rupanya stopcock dia dah. Jadi kalau anda ada masalah itu, hubungi technician Technical Worksmart untuk menyelesaikan masalah tu. Dia tukarnya stopcock tu. Tukar baru. Kadang-kadang kat sinki pun jadi Betul, kat sinki pun boleh jadi. Yang mana kawasan stopcock yang dekat-dekat langsung tak keluar air. Okey. Itu soalan berkaitan dengan kebocoran paip, pemasangan paip. Sekali lagi diulang, syarikat Technical Worksmart ni juga menyediakan peringatan untuk memasukkan meter untuk rumah baru anda. Dan juga hari ni saya nak tanya ni, sistem solar Cik Syah yang selalu orang letak dekat bumbung rumah ni. Biasanya sistem solar ni kena ada pendawaian yang baru. Kadang-kadang dia orang masukkan sekali dekat water heater tau. Jadi saya nak tahu, pertamanya keselamatannya. Okey, kalau sebut pasal sistem solar, dia lebih kepada tukar-tukar bumbung. Betul. Maksudnya satu event ataupun satu keadaan yang besar lah perubahan yang kita buat. Maksudnya banyak yang kita kena buat. Maksudnya solar ni dia membantu lah. Maksudnya membantu menjimatkan current. Maksudnya itu kalau penyambungan dia tu mengikut spek-spek yang betul lah. Maksudnya kalau kita just solar tu kita sambung tak secara menyeluruh, tak jadi apa juga. Bahaya tak kalau kena air juga? Dari segi bahaya tu memang tak bahaya. Maksudnya sebab tu saya kata tadi, technician yang membuat installation solar tu tadi, dia mesti arif pakar dalam solar bidang tu lah. Betul. Dia tak boleh macam saya sekalipun. Maksudnya kalau benda-benda yang macam tu, kita just pemasangan menggantikan yang lama dengan yang baru. Kalau dia nak buat secara keseluruhannya baru, saya tak galakkan untuk technician saya buatlah. Sebab apa? Dia perlukan kemahiran yang jadinya kalau nak tukar, kalau rosak lah betul. Boleh repair lah. Dia sebab yang sebelum ni wiring dalam tu semua tu memang dia ada manual dia. Dia manual dia. Jadi kalau rosak,
nak gantikan part-part kita tertentu. Kita part and play boleh. Okey, baru saya faham. Berkenaan dengan water heater ni. Ni dalam bilik air ni, Cik Syah. Apakah puncanya? Adakah leaking boleh menyebabkan current menjadi short? Okey, water heater dalam bilik air ni kata-kata kita tengok hari ni kebanyakan rumah sudah ada menggunakan water heater. Kalau kita tengok biasanya kalau rumah tu ada aircon adalah water heater. Rumah tu ada aircon ada water heater. Sebab apa? Apabila kita sejuk kita perlukan panas untuk kita normalkan balik badan kita. Jadi water heater ni pun dah banyak sangat keluar. Maksudnya brand pelbagai jenis pelbagai jenis dia punya bentuk dan pelbagai dia punya fungsi. Satu water heater yang kita nak bincangkan, satu yang pakai takung ke atas tu. Satu takung dia boleh bekalkan kepada semua bilik air dalam rumah kita. Kalau ada 4 bilik air, satu je takung 4 boleh bekalkan. Okey, itu satu jenis. Itu yang agak expensive, maksudnya agak mahal. Maksudnya betul. Itu hotel tu pakai Itu biasanya kat hotel-hotel, ada juga kat rumah-rumah yang pakai. Maksudnya kat rumah apartmen pun ada. Maksudnya betul. Dia letak kat mana tu? Dia letak atas ceiling bilik air. Dia ada bracket untuk gantung dia punya. Jadi semua bilik air dia boleh cover? Yes, semua bilik air dia boleh cover. Jadi semua bilik air dia letak? Ya. I see. Satu je takung. Satu takung boleh cover untuk semua bilik air. Oh, tu dia wiring lah? Yes, wiring dengan dan salur piping baru lah. Maksudnya itu yang agak expensive. Betul ada. Maksudnya dia kalau kita tengok dia menggunakan barang-barang dia pun agak-agak selamat. Maksudnya pipe yang untuk air panas tu memang apa orang kata untuk air panas punya cooper tu, maksudnya dia bukan guna pipe air biasa. Okey, itu salah satu. Satu lagi yang kita tengok biasa kat bilik air yang tampal kat dinding tu, itu minta air panas juga. Okey, itu biasanya dia itu yang banyak kita tengok yang guna dalam bilik air, tak kira di mana pun ada. Sistem tu simple. Maksudnya dari segi bahaya kalau kita bincangkan konsep, kalau installationnya tak dibuat dengan betul memang bahaya. Sebab dalam bilik air melibatkan current dia pula bukan current biasa. Current dia pula tinggi, bukan yang 13 ampere biasa ni. Okey, kat situ pendawaian dia mesti betul. Wire dia mesti ikut spek lah. Spek dia. Okey, wire ikut spek. Lepas tu switch dia pun kena ikut spek. Dan juga pemasangan dibuat dengan mengikut manual yang dibagi. Kalau dia kata masuk wire ikut getah lah. Jangan masuk ikut plastik. Nanti berlubang kat situ, air masuk ikut dalam plastik, menyebabkan ada short current dalam tu. Lepas tu kenapa dia tak cut off Dia okey. Dia yang kita tengok cut off tu tadi, dia ada dia punya ni kontrol suhu dia. Okey, kontrol suhu dia tu kalau kita select pada suhu yang tinggi, dia akan pergi tinggi. Dia takkan cut off. Oh ya. Sebab dia ada detector dalam mesin tu lah. Dalam mesin tu tadi yang mengekalkan air mengikut Celsius yang kita kita pusing tu yang kita pusing tu tadi. Okey, kalau maksudnya itu jarak dia tak jauh. Dia tak macam atas bumbu tadi. Maksudnya kita select sini, air turun daripada panas terus kepada kepala kita. Maksudnya air tu maintain lagi dalam keadaan suhu yang panas. Kalau kita buat jauh, lama-lama dia makin sejuk. Macam tu. Yes. Jadinya punca yang selalunya leaking sampai jadi short ni adalah disebabkan pemasangan yang pertama tu lah. Betul. Satu lagi dia mungkin juga disebabkan macam dekat rumah kita ada anak-anak kecil main dalam bilik air, di spray dalam tu dia tembak-tembaknya. Itu salah satu punca. Maksudnya dia tutup mesin tu tadi, dia tutup memang pakai getah. Tapi kalau kita ditumpukan kepada arah yang getah tu tadi, dia tetap akan masuk. Sebab water heater ni dia agak sensitif. Tapi walaupun dia punya ciri-ciri keselamatan dia dah orang kata dah ada getah dan semua dan pelbagainya, maksudnya dia masih juga penjagaan, perlukan penjagaan yang betul. Kalau ada anak kecil kat rumah lah, itu agak bahaya. Sebab air dengan current ni dia air konduktor, salah satu konduktor elektrik. Betul. Jadi kalau ada orang yang pasang water heater tu sekarang, lepas tu dah lama, patut ganti ke? Okey, water heater dia perlu kalau dah maksudnya dia punya kerosakan tu, kalau dah ada mengeluarkan bunyi, ada sekejap panas, sekejap tak, saya minta panggil pada technician yang tahu dan buat
check dulu yelah. untuk keselamatan lah. Sebab itu benda-benda dia, yang penting. dia biasanya kalau bunyi tu disebabkan apa Bunyi tu biasanya Bunyi disebabkan air tu lah. Bunyi tu biasanya sebabkan kalau bunyi macam karang kerik-kerik, biasanya Satu. dawai tu dia dah lama, dia dah Ha-ha. berkarat, dia dah ada putus, dia touch tak touch, itu membuatkan ada keluar bunyi. Lagi satu yang bunyi macam air. Bunyi macam air tu, itu motor dia. Itu adalah pump. Pump Maksudnya dia, kalau yang kita tengok yang tu tadi, dia ada dua jenis. Ada yang biasa, ada yang pakai pump. Yang pakai pump ni biasanya tekanan air dia rendah kat rumah. Jadi shower tak naik menitik saja, tak boleh nak mandi. Jadi dia terpaksa beli water heater yang ada pump, siap ada pump. Pump tu tadi dia sedut air panas yang dah panas tu, dia sedut untuk menghantar air dengan laju pada head shower tersebut lah. Yang bunyi tu biasanya pump. Jadi syarikat Cik Syah juga ada menyediakan kalau orang nak beli water heater kita ada membekalkan water heater. Maksudnya bekal water heater yang ada pump, yang tak ada pump. Kita ada buat package. Package installation sahaja pun ada. Jadi kita tengok pada rumah owner tersebut minta. Maksudnya ada setengah yang minta. Yang biasa-biasa macam berapa? Yang biasa-biasanya dia lebih kurang siap pasang installation 250 sudah ada. Yang sudah tu boleh dapat warantinya? siap pasang. Warantinya sama 1 tahun. Janji barang itu barang baru lah. Paling mahal? Paling mahal sampai water heater dia boleh pergi pada 1,500. 1,500. Yes. Jadi kalau yang biasa-biasanya 250 tu sekali dengan water heater lah. Sekali dengan water heater dan package pemasangan. Iya, 250 je. Tapi Jadi itu mengikut package yang maksudnya contoh kita just pergi pasang water heater, sambungkan pipe dia kepada pipe yang dah ada. Okey, dia tak ada kita buat banyak penambahan tu, tak ada. Maksudnya dia macam water heater lama dah ada. Semua dah rosak. Tukar. Kita tukar, itu package yang kita bagi. Contoh. Okey. Kalau baru nak pasang? Baru nak pasang biasanya penambahan bezanya pun tak banyak. Water heater sekarang lebih kurang dalam 250, 200, 180 pun dah ada yang okey. Maksudnya tak ada masalah. Maksudnya pemasangan kita ambil tak mahal water heater. Lebih kurang dalam 70, 80 ke 90 macam tu. Jadi kalau water heater ada bunyi-bunyi tu, baik. Jadi lebih baik tukar lah. Betul. Itu dah sampai time dah tu. Dia berapa jangka hayat dia? Dia terpulang pada water heater tu. Maksudnya biasanya ada yang sampai 5 tahun. Kalau selagi masih boleh guna, tak mendatangkan masalah, boleh guna. Boleh guna. Biasanya kalau yang yalah, makin mahal benda tu makin elok kualitinya, orang kata kan. Teknologi kan. Teknologi. Biasanya yang murah-murah ni tak semestinya tak elok, tapi perlu penjagaan yang betul. Jadi jangan siram-siram air Jangan kat situ. siram-siram air. Jangan gatal-gatal nak mandi, jangan kau siram air. Betul. Okey, yang seterusnya Cik Syah. Water heater sudah. Sekarang saya nak tanya tentang decoration bilik air. Okey, decoration bilik air ni kalau kita tengok dia dah menjadi trend pada zaman sekarang. Betul Cik Syah. Maksudnya dia ramai yang call saya yang minta buatkan bilik air masuk ni. Ada setengah orang datang rumah dia ni nak tengok bilik air je. Betul. Nak tumpang kita relax kan. Sebabnya banyak kita tengok bilik air itu bilik meeting kita Cik Syah. Betul. Maksudnya kat sini bagi saya pun itu penting. Sebab bilik air pada zaman sekarang ni dah banyak kegunaan. Betul. Dia macam-macam. Maksudnya kat situ kita baca banyak jimatkan masa. Kat situlah kita tengok handphone. Betul. Atuk saya macam tu lah. Kat situ kita banyak baca paper. Betul. Lepas tu kita update tu, datang idea dalam tu lah. Betul. Sebabnya kita tak nak buang masa kita dengan sia-sia. Kita maksudnya lepas kita geram, buat lepas dendam. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, macam-macam. Jadi kat bilik air tu merupakan satu tempat yang boleh dikatakan agak penting sekarang. Dia maksudnya kalau kita nak cari idea, betul. Kita nak cari idea yang bagus ni pun kita perlukan suasana yang agak bagus. Maksudnya suasana yang ceria, suasana yang boleh memberikan kita inspirasi, boleh berikan idea dan sebagainya. Jadi kat situ kita mulalah nak mendekor. Maksudnya kita dekor macam sekarang ni kita tengok pipe, kepala-kepala pipe shower yang color gold, yang color, kalau dulu betul itu yang orang kata agak expensive. Maksudnya ini mesti habis 3-4 ribu ni. Okay, zaman sekarang ni harga tak macam tu. Tak macam tu. Ada yang murah. Maksudnya benda tu dah boleh bagi kita mampu milik. Betul. Tapi perlu di kreatif sikit lah. Okey. Maksudnya kita tukar satu set
head shower, dia punya ni tempat sinki letak dia. tisu, sinki yang berkilat dan sinki apa pula nama ni. bol-bol tu kan. Betul. Maksudnya dia punya dinding pula ada tie, kita bubuh tie yang berkala-kala. Masuk bilik tukar. air dia tu. Salah bilik. Ini bukan bilik air ni. Paling real lah Cik Syah buat bentuk apa dia orang nak? Okey, biasanya dia buat berdasarkan dia punya style lah. Maksudnya dia nak ini macam gold semua. Oh, ada juga. Ada. Maksudnya color dia color gold semua. Termasuk sampai dengan toilet bowl tu. Sampai dengan ties dia tu. Tapi biasanya kita nak matching lah. Maksudnya kalau tie creativity kita sendiri. Maksudnya kita buat sampai dia rasa dia tengok dia rasa puas hati lah. Walaupun kosnya kalau kita ikutkan untuk nampak cantik macam tu, dia tak macam dulu. Maksudnya sekarang ni 300-400 dah boleh puas hati bilik air. Ada orang taruh kipas dalam bilik air. Betul. Ada. Sebab dekat itulah kita semasa kita sistem perkumuhan kita dia mengeluarkan peluh. Betul. Apabila mengeluarkan peluh kita tidak selesa. Betul. Kita jadi perkumuhan tu tadi yang buatkan kita perlukan kipas. Kita perlukan kipas. kita tapi yang pentingnya exhaust fan patut ada. Exhaust fan yalah. Betul, exhaust fan patut ada. Maksudnya untuk pengaliran udara yang agak okey. Maksudnya kipas tu untuk memberikan kita keselesaan. Maksud angin semasa sistem perkumuhan tersebut. Ada tak bilik air kan, toilet ni yang kecil kat rumah flat ke apa kan, tapi nampak macam hotel macam Cik Syah pernah buat? Ada banyak yang kita buat. Maksudnya biasanya kita buat kalau biasanya saya perhati saya buat satu rumah. Kalau orang tu panggil untuk buat rumah dia, saya biasa dia tanya contoh, saya tunjuk contoh. Nak macam ni dia kata. Nak macam ni lah. Okey, itulah biasa. Maksudnya dia orang tengok, dia orang terus puas hati. Okey, paling rendah Cik Syah berapa harga dia? Paling rendah, paling rendah pun melibatkan ni lebih kurang dalam 300. 300 Itu tak tukar tile lah. Tak tukar tie. Tapi penambahan tie untuk bahagian-bahagian ada. Tu 300 paling mahal tu biasalah 10,000 ada betul. Dengan bathtub lah apa kan. Bathtub dan sebagainya. Betul. Jadi kita kalau boleh kita nak bilik air pun bersih. Cantik kan. Idea nak masuk. Bilik air ni memang kita nak kena jaga. Sebab kat situlah berkumpulnya makhluk-makhluk, maksudnya tempat-tempat yang macam tu. Jadi kita bersihkan bilik air kita, insyaAllah. Betul. Jadi kalau pasang exhaust fan apa semua tu dengan kipas, ada orang taruh TV ke Cik Syah? Belum ada lagi Belum ada lagi. Tapi orang kata dummy TV dah ada. Maksudnya kalau kita perhatikan handphone yang kita tengok video tu itu adalah merupakan TV kecil. Betul. Tapi orang yang orang kata yang ni tak syok tengok kecil besar lah. TV lah. Maksudnya TV terus ada. Maksudnya suasana yang betul-betul. Tapi itulah, tengoklah masa dalam bilik air dia macam-macam. Betul. Berapa lama. Betul. Kadang ada juga tu yang nak buat lagu dalam bilik air kan. Okey, jadinya biasanya kan bila dah buat bilik air tu, dia tukar sinki, dia tukar apa semua ni kan. Melibatkan katalah beralih-alih tempat-tempat tu kan. Jadi dengan piping pun kena tukar. Ada tak diganggu dengan piping rumah asal? Kalau rumah flat? Okey, kalau rumah flat kalau kita tengok kalau rumah flat atau mana-mana, contoh kita nak pindah lah toilet tu, toilet bowl tu. Okey, betul. Pindah ke sana. Dia toilet biasanya kita tak buat pemindahan. Kita tak buat pemindahan. Cuma kita boleh buat pemindahannya dari segi pipe tu tadi. Maksudnya contoh sinki nak alih ke tepi. Tu boleh lah. Maksudnya saluran dia tu tadi, yang lubang kat dinding dia kat sini. Pipe dia kat sini. Okey, itu kita boleh buat. Tapi itu agak orang kata mahal lah. Mahal tak mahal lah. Tapi orang kata puas hati tengok. Walaupun dia Cik Syah akan tebuk dinding ke apa? Kita tebuk dinding tu, kita buat longkang untuk saluran pipe. Dan kita potong tie. Kita cari tie yang sama, kita tutup pakai tie yang colournya sama. And then sinki pipe terus tak nampak. Okey, lampu yang paling sesuai dalam bilik air, putih ke kuning? Lampu biasanya orang pakai, ada orang yang tak nak sakit mata dia pakai putih. Tapi ada juga orang suka kuning, sebab kuning ni dia naik lah. dia menimbulkan suasana yang
Mewah. Betul. Dia kalau putih semua terang semua pun tak cantik kan. Maksudnya dia setengah kuning. Kalau kita tengok apartmen kondo yang mewah-mewah, semua lampu putih, tapi lampu koridor dia tetap pakai kuning. Sebab apa? Kuning tu menjelaskan sesuatu benda. Maksudnya dia jelaskan inilah luang koridor. Ini adalah bilik air. Kuning tu tadi dia membawa maksud yang tertentu. Barulah faham. Okey, jadi satu bilik air ni, Syah, lantai tu, kemasan lantai tu, kadang-kadang orang kata licin lah, apalah kan. Jadi lantai apa paling sesuai? Tile ke apa ke? Okey, kalau sebut pasal lantai, lantai untuk bilik air ni dia memang ada khas lantai untuk bilik air. Kita tak boleh pakai lantai yang ruang tamu kepada bilik air. Itu memang jatuh, memang licin. Okey, dia ada lantai untuk bilik air. Tapi lantai untuk bilik air pun kalau kita tengok ada yang belum puas hati lagi. Dia kata licin lagi lah. Ada tak benda, maksudnya lantai yang cantik yang tak licin? Okey, yang tak cantik licin kita boleh buat sendiri. Maksudnya kita boleh orang kata kalau nak juga kita pakai macam-macam. Maksudnya itu selamat dari segi kebocoran dan sebagainya, kita boleh apply epoxy. Epoxy ni dia satu lapisan macam getah. Macam getah yang boleh menghalang air daripada menembusi kepada bawah tersebut lah. Maksudnya dia tak boleh pergi sampai ke tile epoxy tu tadi. Tapi epoxy ni ada banyak. Epoxy yang sebagai cat. Maksudnya tile kita kalau putih, apabila kita apply epoxy yang kalau kuning-kuning lah dia. Kalau merah-merah lah dia. Tak nampak dah tile tersebut. Tapi epoxy ni dia ada yang colournya cerah. Maksudnya dia menampak belah sini dan belah sana tapi tak boleh tembus. Dia hanya boleh nampak. Jadi kalau tile kita tu kalau merah, apply epoxy yang tu merah tetap nampak. Tapi dia nampak di atas lapisan getah tersebut lah. Dia tak nampak berkilat. Tapi tak licin. Licin dia kurang sikit daripada tile tu. Ada orang minta saya nak lagi selamat. Okey, ada lagi satu kaedah. Yang kita tabur epoxy tadi, masa kita apply, masa dia cair tu, kita letak batu-batu kecil. Batu-batu kerikil yang kecil kan. Kalau kita tengok, kita pijak biasanya tu, itu adalah epoxy yang disertakan dengan batu-batu tu tadi. Dia memang mengurangkan licin. Jadi kalau ciri-ciri keselamatan bilik air yang perlu ada apa dia, Syah? Okey, ciri-ciri keselamatan tu biasalah. Maksudnya seperti pemegang. Maksudnya pemegang ni macam kita buat penyedai tuala kan. Penyedai tuala tu salah satu. Dalam bilik air ni, kalau bilik air licin, kita nak dia jatuh tu, kalau tak ada apa-apa tempat nak pegang pun masalah juga, jatuh. Betul. Satu lagi kain lap kaki dan sebagainya lah. Kalau kita nak buat macam loceng tau, contoh kena stroke, dia dah tak boleh cakap lah kan. Betul. Jadi kena ada, kalau dekat hotel dia ada benda tu, loceng. Maksudnya kita tertarik tali tu, tering bunyi kan. Betul. Itu kalau di rumah kita ada keluarga kita yang sakit, betul, orang tua kan. Betul. Kita pasang benda tu. Pemegang untuk dia masuk dan sebagainya. Yang tu kalau nak pasang tu saja tu berapa je, Syah? Biasanya pemegang ni kalau untuk contoh untuk wheelchair, kita nampak je just pemegang. Itu harga dia pun boleh tahan mahal. Yang bel tadi tu? Yang bel tu lebih kurang dalam 2-300 macam tu. Untuk dia punya bel tu tak kalau wiring apa semua kan. Setiap sistem dia tu. Jadi eloklah pasang bel tu. Manalah tahu kan. Kena jatuh dalam bilik air ke, mulut tak boleh nak bercakap. Betul. Boleh juga kita tarik benda tu kan. Jadi ciri-ciri keselamatan bilik air juga harus diambil kira, saudara. Jangan main suka-suka je. Jadi Cik Syah ni dah banyak bilik air buat Dah banyak bilik air dah buat. Jadi paling susah sekali bilik air apa je, Syah? Paling susah sekali bilik air yang decoration yang macam mana orang tu nak? Decoration paling susah sekali yang saya buat dia bilik air dia ni bermasalah, yang tak digunakan selama beberapa tahun, yang tak guna, membuatkan salurannya tersumbat. Dan juga dia ni pula orang yang mementingkan kekemasan. Jadi apa yang kita perlu buat, rata-ratanya kita ubah 100% dia punya bilik air. Ubah 100% dari segi mana? Dari segi kebocoran, dari segi view-nya, dari segi pipe-pipe tu tadilah. Maksudnya tukar konsep terus. Maksudnya kalau krum-krum je semua, letak cermin dan letak sebagainya, sapu-sapu tampai tais baru. Tais sekarang untuk bilik air dah banyak. Yang boleh menimbulkan orang kata menampakkan
makin orang kata makin sempurna lah bilik air kita. Oh, itu paling susah Ya. Oh, bilik air tak pernah guna kan? Tak pernah guna, tiba-tiba nak suruh cantik. Yang paling rare sekali Cik Syah, ada tak? Rumah-rumah biasa je tapi bilik air dia. Yang paling rare sekali saya simple. Dia berkonsepkan simen. Simen kelabu. Simen biasa tu. Okey, simen kelabu dia tak nak tiles. Okey, lepas tu batang pipe dia apply epoxy yang cerah. Semua batang pipe dia kita nampak saluran dalam dinding tapi ditutupi oleh epoxy. Oh, ya ke? Maksudnya macam kita nampak kan? betul. Yang tepi-tepi ni kelabu biasa macam ni tapi dibuat dengan cantik lah. Maksudnya dia punya simen punya air apa semua tu kan. Satu lagi apabila dibuat macam tu dia macam bilik air dalam orang kata dalam hutan pun ada kan. Maksud dia punya suara tapi penggunaan barang pipe tu tadi yang boleh menambahkan lagi rare lah bagi saya. Dalam hutan tu saya suka tu. Betul, gold. Dia punya barang gold tu tadi. Oh, itu memang rare. Saya kata rare lah. Rare. Ada orang tanam pokok ke dalam bilik air? Ada Ada. Pokok apa Biasa pokok-pokok bunga yang simple lah, maksudnya senang yang boleh hidup dalam tu kan. Bagus sebenarnya bilik air sebab masa sistem perkumuhan yang kita buat tu biasanya kita perlukan oksigen yang agak tinggi. Maksudnya salah satu sumber yang membekalkan oksigen kepada kita adalah tumbuh-tumbuhan lah. Jadi boleh buat tropika. Betul. Dengar tu saudara. Manalah tahu datang idea bagus-bagus kan. Jadi Cik Syah juga ada katalog kan. Nanti kita akan paparkan di Facebook kita. Jadi anda terus boleh like, anda boleh share benda ni. Manalah tahu besok ada rezeki nak buat, boleh call. Jadi kos yang ditawarkan munasabah, waranti biasanya berapa lama Cik Syah? Okey, waranti yang kita tawarkan adalah waranti untuk barang. Maksudnya waranti contoh stok tu tadi. Biasanya waranti tu setahun. Tapi tengok pada barang tersebut. Kalau yang tembaga biasa kita tak bagi waranti lah. Tapi kalau yang tanam dalam dinding tu itu waranti. Sebab benda tu susah kita nak betulkan. Nanti biasanya setahun. Untuk barang-barang pertukaran macam sinki apa semua itu waranti installation. Pemasangan biasanya 1 minggu. Dan juga macam barang-barang electrical, water heater apa semua tu ikut pada produk tersebut mengeluarkan waranti. Kalau setahun lah. Oh, ikut pada produk lah. Betul. Kalau ada yang produk yang macam brand-brand orang kata ada nama, maksudnya sampai 5 tahun dia punya pump tu, kita follow. Kita walaupun benda tu datang daripada kita, in case ada masalah kita akan follow up dan kita akan bantu untuk proses waranti. Okey saudara, anda boleh hantarkan soalan kalau ada. Sekarang ni kita nak masuk ke segmen yang seterusnya, ialah segmen personal, in person. Siapakah Cik Syahrul Nizam sebelum dia bergelar usahawan? Sebelum itu kita rehat dulu dan teruskan bersama dengan kami di RTH. Lagu ni khas untuk anda semua. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya, satu rahasia. Engkau di mataku adalah cahaya perjalananku, terang menyuluh segala yang tersembunyi, lama ku cari, sudah pasti ada jawabannya, kemungkinan itu. Datang hampir senja, sedang aku merangkak dan kehausan.
tertembus segalanya, agar di teman cinta yang suci itu. Sedang aku merangkak dan kehausan cinta itu, kau hulur tanganmu membawaku ke atas semula. Berdoalah aku, kesyukuran tercantum cinta jadi satu, biar ku tembus segalanya, agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Sudah pasti ada sebaliknya, satu rahasia. Engkau di mataku adalah cahaya perjalananku, terang menyuruh segala yang tersembunyi, lama ku cari. Sudah pasti ada jawabannya, kemungkinan itu. Allah, hai. Udah ada koja kan sesumbat lagi. Apa kenanya Singki ni? Hai, apa you panas bebenung ni? Ini aircon ke popcorn? Apa benda yang bunyi ni? Assalamualaikum, Technical Smart Work. Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan membaiki, pemasangan, ubah suai untuk kediaman serta ruang pejabat dan kedai anda, kami di Technical Smart Work bersedia membantu anda. Kami menyediakan perkhidmatan servis penghawa dingin, pemasangan penghawa dingin, kipas siling, lampu dan semua kerja-kerja yang melibatkan pendawaian ataupun wiring. Untuk pasang kabinet dapur, pemasangan kabinet baju, fail pejabat pun kami ada. Bagi membaiki bumbu bocor atau singki dan tandas tersumbat, Technical Smart Work lah yang cekap dan pantas. Anda perlukan khidmat ubah suai rumah, pihak kami juga menyediakan perunding dekorasi khas untuk rumah pejabat mahupun kedai anda agar lebih nyaman dan cantik untuk anda. Hubungi Technical Smart Work 017-284-8097 sekarang ya guys. Okey, anda masih lagi bersama dengan RTH FM. Kita masih lagi bersama dengan pengarah urusan syarikat Technical Work Smart
Encik Syahrul Nizam yang berasal dari Machang, Kelantan, yang ceritanya sangat menarik, saudara. Sekarang kita masuk ke segmen In Person. Siapa dia Encik Syah sebelum dia menjadi usahawan? Jadi Encik Syah, saya sekarang ni saya nak tanya, masa mula-mula pancaroba, mula-mula dulu, mula-mula nak berniaga ni kan, mestilah ada tekanan sana, tekanan sini, dari segi modal ke, sokongan ke, macam mana tu Encik Syah? Okey, kalau sebut dari segi permulaan untuk menjalankan perniagaan ni, memang agak orang kata penuh pancaroba. Maksudnya ada satu, maksudnya saya masa tu tak ada apa. Saya hanya berbekalkan dengan idea dan berbekalkan dengan semangat. Jadi semangat itu yang saya nak bawa untuk mendapatkan satu semangat dan juga satu benda yang saya boleh merealisasikan saya punya cadangan tu tadi. Tapi pada permulaan saya cuba mencari semangat itu dengan bertanyakan semua orang di keliling saya. Saya tak salahkan orang yang saya tanya itulah. Maksudnya orang yang pertama, orang sentiasa rapat dengan saya adalah isteri saya. Saya cakap saya ajukan cadangan saya ni. Saya dah, walaupun berat untuk saya tanya, tapi saya dapat rasakan jawapan dia. Maksudnya masa tu bukan masa untuk saya mengambil risiko, dia cakap. Saya faham keadaan dia. Bukan masa untuk saya ambil risiko lah. Dan saya cuba toleh ke kanan untuk mendapat semangat yang lain. Sama juga jawapannya. Pada keluarga lain lah, saya, kedua ibu bapa saya, maksudnya dia orang tak nak melihat saya kecundang. Dia orang tak nak melihat saya drop, jatuh, tak boleh bangun. Jadi pada masa tu kalau dipikirkan ada betulnya. Kena kerja kan? Maksudnya saya dah kerja, tiba-tiba daripada gaji yang orang kata walaupun tak semahal, tapi gaji yang orang kata dah boleh orang kata untuk meneruskan life kita dengan family, tapi bukan jalan itu yang saya pilih. Saya ni orang yang ada perangai yang orang kata kurang elok, kurang baik orang kata perangai saya ni. Maksudnya orang yang tak boleh nak gedebek lah. Bukan gedebek juga. Maksudnya saya tak boleh nak terima apabila cadangan kita bagi cadangan yang orang tolak cadangan kita dan dia ambil cadangan yang lain berdasarkan kepentingan diri sendiri. Saya tak boleh terima. Maksudnya cadangan is cadangan, kepentingan is kepentingan. Jangan campur adukkan. Jadi apabila benda tu sentiasa berlaku di mana-mana. Maksudnya macam saya sendiri pun hari ni saya tahu kepentingan aku mengutamakan kerja. Di sebalik kerja itu adalah kita punya income apa semua. Maksudnya ada tujuan. Jadi apabila saya bekerja dengan orang ni, orang tak tolak cadangan saya tak boleh terima. Tak boleh terima. Betul. Jadi saya bekerja tak lama. 3 tahun dalam bidang kereta api, 3 tahun dalam aviation, 3 tahun dalam industri pertahanan. Maksudnya pertahanan pada. Okey. Maksudnya saya buat servicing untuk truck-truck tentera. Maksudnya 3 tahun kat situ saya sedar dah. Diri saya ni ada kekurangan. Digilap macam mana pun saya tetap saya. Jadi saya cuba betul. Saya cuba ubah diri saya dengan mencari semangat. Tapi saya terpaksa jatuh tersungkur dekat situ untuk saya teruskan dengan impian saya. Maknanya bila berhenti kerja tu lah? Ya, saya tidak, maksud saya tak dapat semangat daripada siapa-siapa pun. Dengan niat saya tu tadi, saya boleh pergi dengan sendiri sahaja. Dia orang maksudnya masing-masing tak berani. Maksudnya saya dah pergi separuh, dia orang panggil fikir kebalik. Tapi saya dah pergi ke belakang dah lama. Saya perlu pergi ke depan, saya kata. Nak berniaga juga? Betul. Saya teruskan juga. Jadi apabila saya teruskannya, saya dapatlah
dia punya kesannya. Maksudnya inilah betul orang tua aku cakap. Jangan. Inilah betul isteri aku cakap. Jangan. Kena dah saya. Apa dia tu? Maksudnya saya mendapat apabila itu first starting memang kita tak kenal siapa kita untuk buat rumah orang. Orang tak kenal. Betul. Okey. First collection hanya 900 sebulan. Oh iya. Apa kita nak makan dengan 900? Okey, apabila next month naiknya tak banyak. Dalam 1,500 saya rasa. Itu masa tu dah buat apa tu? Repair Okay, account saja. first, saya belum ada kedai. Tak ada kedai. Saya belum ada store, belum ada kedai, just simpan barang dalam bilik. Maksudnya kita usaha pindah turun barang dan sebagainya. Apabila sampai 1,500 tu saya berhenti dulu. Saya berhenti, saya buat renung balik. Perlu ke aku teruskan? Macam banyak menyusahkan orang daripada. Maksudnya itu time saya tak ada apa-apa. Sabar Cica. Jadi saya kuatkan semangat dah. Dengan kenderaan tak ada. Itu yang saya cakap semalam. Maksudnya saya servis naik motor semua kan. Modal pun mana dapat je? Okey, modal saya dapat. Saya pusing dengan Belen-belen duit. Ya. Tak banyak. Sebab tu saya dapat job pun kecil. Tak boleh nak job besar lah. Jadi apabila mula-mula apabila tu saya bangun balik. Saya kuatkan semangat lah. Saya langkah. Apa rintangan? Kenapa tu? Saya langgar. Kenapa jadi kuat balik tu? Kenapa? Saya nak buktikan. Apa yang saya cakap tu bukannya kosong kosong. Jadi bila usaha tu, tapi pada masa tu usaha tu kalau ditengokkan tak ada stop. Terus berterusan saya usaha. Macam mana tu cara tu je? Okey, saya tak kenal penat lelah. Malam pagi saya kerja. Macam mana Cik Syah mula buat iklan ni? Okey, saya mula buat iklan. Saya dapat satu cadangan. Maksudnya satu customer. Saya fikir inilah satu-satunya jalan yang aku ada. Saya mengharapkan recommend daripada dia. Habis aspek saya jaga. Dari segi kerja, dari segi tutur cara, dari segi pelbagai. Kerana saya mengharapkan dia je recommend. Dan Alhamdulillah, apa yang ada dalam kepala saya tu berlaku. Dia recommendkan pada kawan dia. Okey, saya dah dapat customer. Maksudnya recommend dia pula rezeki lah, nak katakan perjalanan tu Tuhan bantu. Terus saya dapat buat di bangunan di Shah Alam. Maksudnya bangunan lah. Maksudnya bukan rumah. Maksudnya pergi naik motor juga? Betul. Itulah saya kata inilah masanya untuk saya dapatkan modal. Untuk saya terus move ke depan lah. Okey, apabila dah buat apa semua tu okey apa semua, saya dapat satu modal orang kata. Modal tu memang saya gunakan untuk melengkapkan barang-barang saya, untuk saya teruskan ke depan lah. Okey, pada masa tu pula saya ingat lagi. Masa tu saya ada staff. Tapi staff bukan permanent. Staff saya part time. Saya tak boleh nak bayar dia dalam permanent lagi. Betul. Per job saya boleh bayar. Apabila macam tu, sekejap kita ada job, sekejap kita tak ada, siapa nak kerja? Betul. Kita sendiri pun, saya letakkan diri saya pada dia pun, saya sendiri pun boleh tentu kerja. Hari ni dia panggil gaji banyak tu, tiba-tiba nak datang je ada orang offer gaji lagi banyak, saya lari ke sana sebab saya tak ada perjanjian. Betul. Apabila satu job tu pemasangan 2 aircon, saya dah berjanji, maksudnya saya dah setting, masa tiba-tiba dia tak datang. Nak tak nak saya kena pergi juga. Sebab dia masa customer ni, jangan kita ingat masa kita. Betul. Masa customer ni, masa itu mas bagi dia. Customer always right Ya. Maksudnya dia dah apply cuti untuk kita datang pasang aircon, tiba-tiba kita nak buat satu panggilan dengan mengatakan cancel. Apa perasaan dia?
Kalau saya tak jaga perasaan dia, mungkin saya tak duduk kat sini hari ni. Sebabkan saya jaga perasaan dia tu tadi. Saya pergi seorang diri, saya pasang 2 biji aircon. Kaedah yang macam mana saya pasang siap aircon dia tu sampai tahap dia sendiri tengok kesian. Sampai daripada pagi sampai ke malam. Dah nak siap tapi tak siap-siap. Akhirnya pukul 10 malam Siap. 2 biji aircon saya siap pasang. Biasanya kalau 2 orang tu berapa boleh siap tu? Pukul berapa? Okey, biasanya aircon ni kita pasang 3 orang. 3. Kalau 3 orang lebih kurang dalam 1.5 jam ke 2 jam siap. Itu satu aircon ke apa? Itu satu aircon. 3 orang bekerja 3 orang. Maksudnya 1 jam ke 1.5 jam boleh siap. 3 orang bekerja. Dan dia tak penat. Ini daripada pagi sampai ke malam 2 biji aircon. Daripada bilik saya keluarkan kompresor ikut tingkap. Dengan angkat sendiri. Penatnya. Cubalah. Itulah Masa tu pakai kereta lah pergi Ya, saya pakai kereta isteri saya. Susah juga cari duit Susah. Maksudnya jangan kita pandang hari ni kita duduk di kursi. Pusing kursi dia, tengok cerita dia. Tengok cerita itu dia. yang best. Jadi selain pada halangan itu, Cik Syah, halangan kerja, halangan tak ada sokongan, ya, yang bagi kuat semangat ni macam mana? Yang betul-betul ni, betul-betul nekat jugalah. Biarlah 900 pun tak apa. Yang percaya sangat ni. Dengan diri sendiri tadi. Apabila saya dah tak boleh nak toleh ke belakang, kanan kiri tak boleh ke belakang, saya tak marah pada isteri dan keluarga saya yang tak berikan tak beri sokongan. Sebab saya rasa dia juga berhak untuk menentukan betul. Dia punya keputusan. Cuma saya ni memang jenis ada penyakit orang baik, memang degil punya orang. And memang kalau nakkan sesuatu, nak juga. Kalau saya tak dapat, bukan saya jadinya masa Cik Syah berhenti kerja tu, berapa lama tu? Lama juga. Sakitnya diri ni jangan cerita lah. Itu memang berhenti kerja memang nak buat peniaga aircon ke? Ya. Memang nak peniaga aircon. Betul. Saya dalam kerja tu saya dah buat part time. Saya dah yakin. Cuma saya tak ada sokongan, tak ada semangat. Dan saya perlukan sedikit modal lah. Okey, saya pula bukan jenis orang yang cerita nak bagi modal sikit. Bukan. Orang yang pandang saya, orang yang rasa dia hulu, saya berterima kasih. Saya boleh je minta bantuan modal daripada family kan. Maksudnya kalau kat kampung, kat mak abah saya, kalau kat sini pun ada mak abah saya. Mak abah saya ada je kat Kuang. Dia pun tak pernah serit untuk tolong saya. Betul. Sentiasa tolong. Jadi saya tak mengambil kesempatan tu untuk saya gunakan modal tu tadilah. Maksudnya saya kata biarlah. Berapa modal mula tu? Modal saya RM100. RM100 je? Betul. Dengar tu saudara, RM100 saudara. Saya gunakan satu hos saja untuk aircon, gas aircon. Itulah untuk hos masuk, itulah untuk hos keluar. Tahun berapa tu Itu saya mulakan pada tahun 2000, lebih kurang 2017-2018. Siapa pun tak tahu? Siapa pun tak tahu. Rumah pun tak tahu? Tak tahu. Saya dah tak dapat semangat tu tadi. Saya dah taklah, buat juga. Tak kongsi dah. Tak kongsi dah. Diam je. Saya buat seorang. Apabila lama kelamaan, saya pakai soka. Dulu sebelum tu saya buat soka tak ada lagi. Hanya ada motor. Apabila selepas tu soka dah ada dekat tempat saya. Saya suka dah soka dah ada. Nak pakai boleh bayar. Pergi buat kerja bagus saya kan. Mudahkan lagi lah. Maksud tu dalam kepala tak ada nak memiliki kenderaan. Maksud tak ada. Saya meletakkan jauh lagi perjalanan aku ni. Tapi apabila saya susun demi susunan, demi terapi dengan mengikut cara yang orang kata betul, satu demi satu langkah yang saya nampak dan saya teruskan berjalan. Berapa lama saja? Masa yang saya perlukan lebih kurang setahun. Setahun Jadi berapa lama nak dapat 900, dapat 1000 tu dalam masa setahun tu lah? Betul. Sakit saya. Maksudnya itu yang saya cakap. Saya ke depan pun tak boleh, ke belakang pun tak boleh. Hanya saya boleh berlari menuju ke depan untuk mengejar satu benda yang orang kata agak susah. Itu pada hari itu saya sedar. Maksudnya saya tengok orang yang berjaya pada hari ini semua macam ni perjalanan dia memang agak menitis air mata. Jadinya masa
setahun tu Cik Syah bergelut nak buat ini dengan modal 100 tadi jadi pendapatan 900, 1000 tadi ni. Dengan semua orang tak tahu ni. Jadi urusan akaun apa semua Cik Syah buat lah. Sendiri. Oh, buat sendirilah. Apabila saya buat sendiri tu, saya malu dengan diri saya sendiri. Apalah aku. Elok-elok cukup bulan aku ada gaji. Kenapalah aku pergi buat macam ni. Tapi kita tak boleh nak tipu diri kita. Kita tetap kita. Janganlah ajar orang untuk menipu diri kita. Bukan kita tak nak ikut, kita tak Kadang-kadang mak ayah tak tanya ke? Buat tanya. apa? Tapi demi mak ayah, kita sanggup menipu untuk menjaga hati dia. Cakap selalunya Cik Syah tipu apa tu? Selalunya Cakap dah jumpa kerja dah. dah jumpa kerja, selalunya tanya masalah duit. Ada. Hakikat RM3 tak ada. Oh. Jadi masa dalam kesusahan tu, Cik Syah punya ni isteri Cik Syah bekerja pula. Okey, jadi ialah kita nak tanggung rumah tangga ni. Anak berapa orang masa tu Cik Syah? Anak saya masa tu dah 3 orang. Dah 3 orang. Bersekolah semua? Bersekolah, alhamdulillah. Itu yang saya nampak, itu yang saya kejar. Maksudnya kalau dengan saya teruskan dengan kehidupan tu, memang anak saya dapat bersekolah, dapat kehidupan seperti biasa, tapi mungkin tak sempurna. Maksudnya mungkin kurang sana, lebih sini, lebih sana. Saya cuba nak menggapai yang sebelengkap. Saya cuba. Mestilah ya. Betul. Kita macam mana jadi, pun kita nak lengkap lah. Saya tak kacau isteri saya. Maksudnya dia bekerja untuk dia. Dia bekerja pun saya dah bersyukur. Hakikatnya tanggungjawab tu sepatutnya saya yang pegang. Dia bantu kita kan. Tapi dalam masa setahun tu dia boleh hold. Dia boleh pegang. Saya salute dia. Dia walaupun dia tak bagi semangat, tapi dia bantu banyak dia lah. tetap bantu dari segi dia tak berikan tekanan pada saya. Cukup. Maksudnya kalau tak bantu, tekanan pula ada, mungkin saya jatuh tak bangun-bangun. Ini dia tak tanya, dia diam aja. Dia diam. Bagus bininya ya. Ya, maksudnya itulah dia seorang yang memahami jiwa saya. Dia biar aje. Dia biar. Walaupun ialah biasa dalam kehidupan rumah tangga ni, kalau bekerja itu dia bayar, itu kita bayar ni. Tang dia bayar. Tang saya apa saya nak jawab. Jadi saya nak cerita pun nak cerita benda yang tak boleh, tak ada guna. Jadi saya senyap lah. Senyap. Saya tunggu dia tanya. Itu satu tekanan lah pada saya. Tapi dia tak tanya. Dia tak tanya. Maknanya dia tengok tak dia, 2-3 hari tak settle. Dia memahami. 2-3 hari tak settle, dia settlekan lah. Betul. Kadang-kadang dikurangkan tang situ, situ. Itu adalah satu semangat untuk saya terus. Walaupun semangat pada first yang tak bagi, cara ditunjukkan itu salah satu semangat. Itulah ya. Isteri main peranan penting. Betul. Dalam rumah tangga. Di sebalik diri seorang lelaki ni, isteri di lah. sebalik tabir tu, dia lah. Betul, dia bantu kita, dia sokong. Memang dalam keluarga kita utamakan mak ayah. Memang kita tak boleh buang. Maksudnya mana-mana sekali, mak ayah, mak mertua ke siapa ke, dia tetap mak ayah kita. Betul. Maksudnya, tapi di sebalik penghidupan kita, isteri lah. Isteri lah di sebalik tabir yang banyak bekerja untuk betul. kita. Kadang-kadang kita marah dia apa semua. Alih-alih kat dia juga kita cerita. Betul. Itulah kawan kita. Betul, dialah kawan. Kekasih hati semua dia kan. Jadinya tapi cuma lelaki ni macam saya tak tunjuk yang saya appreciate, tak tunjuk yang saya hargai. Ego. Maksudnya saya tetap dengan diri saya, tapi hakikatnya dalam hati dialah ratu hatiku. Betul. Dia sentiasa bersama Cik Syah susah senang macam mana pun dengan Cik Syah Okey. Jadinya yang banyak membantu adalah customer-customer tadilah sebenarnya. Betul. Saya kata setiap peluang yang ada saya mesti pegang. Peluang yang macam mana yang tipis sekalipun saya tetap meletakkan harapan. Dan harapan yang saya letak itu dengan usaha yang gigih saya dapat. Satu customer demi satu customer direkomend akhir sekali saya tak sangka yang begitu rumit untuk saya tempuhi itu tadi pada hari ini. Untuk bukan saya ni maksudnya kontraktor yang besar, tidak. Maksud kita kongsi cerita. Pada hari ni dengan cerita tu tadi, pada hari ni untuk kerja tu tadi, untuk kerja hari ni dan minggu hadapan, satu jadual yang penuh dengan kerja. Yang saya disusun atur mengikut staff-staff yang ada,
ada kerja setiap hari, satu minggu ini dan minggu hadapan dah penuh. Jadi saya bandingkan dengan yang dulu, saya tak jangka benda tu berlaku. Dulu macam mana Cik Syah? Sebulan berapa kali kerja? Dulu saya mencari kerja. Sampai tahap mencari kerja, sampai tahap pergi rumah orang ada tak? Ada. Betul. Kita punya dengan dia sebenarnya benda ni keyakinan yang patut kita kena ada bawa. Betul. Keyakinan diri. Tapi keyakinan ni dia datang apabila ada semangat, ada sokongan daripada belakang. Jadi saya bawa diri saya sendiri yang boleh orang kata pada firstnya keyakinan saya tinggi. Tinggi. Bila tak dapat sokongan saya drop. Itu yang saya tak dapat, saya terkapai-kapai. Maksudnya dengan tanpa. Tapi sebenarnya isteri Cik Syah menyokong dengan cara dia tak tanya. Betul. Dia percaya. Kan? Okey, pada jatuh bangunnya saya tu, itu saya tak dapat sokongan untuk meneruskan bisnes. Tapi bantuan untuk saya teruskan kehidupan ada. Maksudnya macam sentiasa mak ayah saya mendoakan yang terbaik untuk saya. Mak ayah saya dekat Kuang mendoakan. Dan bukan doa sahaja, dari segi duit, dari segi apa sahaja mereka bantu. Cuma saya ni tak minta. Saya tak bagi tahu mungkin macam mana dia orang nak bantu. Mungkin pada kalau saya minta, tak mustahil dia orang akan bantu. Saya jenis bukan suka minta. Jadinya Cik Syah sekarang ni setelah setahun susah macam tu, kemudian meningkat. Ya. Bila meningkat sekarang dah ada bekerja. Dah ada bekerja sendiri, dah ada pejabat, tetap. Dah ada orang kata jadual kerja. Dah ada, orang kata dah lengkap untuk terus ke stage terusnya lah. Untuk saya susun langkah. Dan bila yang mak ayah tahu sebenarnya? Okey, apabila saya tak balik, apabila saya dalam kesusahan ni, saya susah nak jumpa. Saya susah, saya suka tanggung sendiri. Apabila saya rasa saya dah boleh bernafas, saya dah boleh. Cerita yang tak ada duit ni Cik Syah, paling teruk sekali apa Cik Syah boleh pernah buat? Saya cerita pasal tak ada duit ni, kutip tin ke? Saya tak kutip tin, saya jual biskut. Jual biskut okay. Saya jual biskut tin. Mana dapat biskut tu? Saya cakap kat isteri saya nak jual biskut lah. Jual biskut. Mula-mula dia ingatkan saya main-main. Setiap apa yang saya cakap tak ada main-main. Maksudnya saya betul-betul beli biskut. Biskut tin, biskut kapit tu, lepas tu yang panjang tu kan. Jual kat mana? Itulah cerita dia. Bukan senang tu cari duit ni. Jual tepi jalan ke apa? Tak. Masa tu kita dah ada Facebook lah. Betul. Maksudnya yang membantu kita tu cepat. WhatsApp, Facebook. Jangan kata orang luar tak bantu. Sampai habis biskut saya orang bantu. Mungkin orang beli tu sebab tak makan pun tapi nak membantu. Kesungguhan yang saya tunjuk. Tapi biskut 2 tin, berapa kita dapat? Belum tolak modal. Jadi kehidupan pada masa tu, kalau 1 liter air, kalau 10 liter air, dengan jual biskut tu tadi, dengan kadar 2 tin, dia boleh hanya gunakan 0.5 liter air sahaja daripada 10 liter. Maksudnya macam mana saya nak teruskan kehidupan dengan biskut? Betul. Orang kata macam ni, bekerja lah daripada tak ada kerja. Maksudnya daripada duduk saja, baik kerja kutip sampah jadi cleaner pun. Okey, saya tak bangkang. Tapi saya nak bagi orang buka mata. Betul. Kehidupan kita, kalau kita rasa negatif, kita bodoh kita ambil negatif. Betul. Kita rasa apa kau nak pilih yang negatif? Okey, contoh, saya kerja cleaner. Ini bukan saya nak rendahkan cleaner apa semua. Ini maksudnya kita punya penggunaan keuangan. Maksud isteri saya kerja. Isteri saya kerja, dua-dua kerja. Kita perlu orang jaga. Orang jaga 3 orang anak 900. Betul. 900 jaga anak. Gaji kita 800 contoh. Dah confirm kau kutip sampah 1 bakul sehari sekalipun, kau tetap negatif 100. Kenapa kau nak paksa aku untuk negatif 100? Saya bukan orang yang macam tu. Maksudnya untuk meneruskan sekadar boleh hidup, tak ada. Kita ada anugerahkan akal dan fikiran untuk kita memikir bagaimana untuk kita mengorak langkah demi langkah. Itu tujuan hidup kita. Betul Cik Syah. Okey. Jadi
Anda dengar tadi, itu adalah kisah sebenar daripada seorang usahawan muda kita. Kalau dia boleh, anda pun boleh. Anda pun mungkin ada cerita yang macam Cik Syah ni tadi. Yang penting keyakinan, betul Cik Syah? Betul, keyakinan. Yakin kita dan isteri-isteri yang baik, yang sentiasa jaga doa suami dia. Kemudian dapat sokongan daripada kawan-kawan ni pun lagi bagus lah. Betul, kawan-kawan juga banyak membantu saya. Alhamdulillah. Jadi itulah budi isteri. Ya. Kan? Dia tak tanya pun dah kira baik dah. Betul. Dia tak tanya, saya dah bersyukur habis. Kalau tambah lagi dengan tekanan kat situ, saya rasa saya drop habis. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung lagi siaran kita ini, saudara, dalam episod yang seterusnya. Terima kasih Cik Syah kerana sudi bersama dengan kami di sini. Dan anda hanya perlu ingat setiap episod anda saksikan daripada yang pertama sehinggalah episod yang terakhir nanti. Dan anda berpeluang memenangi hadiah istimewa daripada syarikat Technical Worksmart. Dan nantikan episod yang akan datang. Sehingga itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Syah. Sama-sama. Dan juga kepada anda yang telah mendengar dan telah share, kami ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita bersama lagi Cik Syah nanti, ya. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Dengan itu saya sudahi dulu siaran ini. Kita tangguhkan dulu dan kita akan bersama dengan Cik Syah semula dalam episod yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share. Tidak terdaya bagiku meluah rasa terpendam, hendak memetik cintamu, bimbang nanti tidak kesampaian. Kau bagai hujan yang datang menyiram musim kemarau, namun tiada bandingan. Sedang aku cuma dagang yang merantau, terlalu banyak pengorbanan darimu. Susah senangku kau mengambil tahu, sehingga kan ku rasa terharu bila mengenangkan budi dan jasamu. Aku tahu siapa diriku, bagaikan musafir yang menumpang lalu. Aduhai sayang, sungguh tidak ku menduga engkau datang membawa bahagia. Entah apakah gerangan di jiwa, hendak ku tinggal tiada berdaya. Kerana budi aku jatuh hati, aku tak mengerti ianya terjadi. Kerana budi aku jatuh hati kepadamu, kini cinta bersemi. Terlalu banyak pengorbanan darimu, susah senangku kau mengambil tahu, sehingga kan ku
rasa terharu bila mengenangkan budi dan jasamu. Aku tahu siapa diriku, bagaikan musafir yang menumpang lalu. Aduhai sayang, sungguh tidak ku menduga engkau datang membawa bahagia. Entah apakah gerangan di jiwa, hendak ku tinggal tiada berdaya. Kerana budi aku jatuh hati, aku tak mengerti ianya terjadi. Kerana budi aku jatuh hati kepadamu kini, cinta bersemi. Kerana budi aku jatuh hati, aku tak mengerti ianya terjadi. Kerana budi aku jatuh hati kepadamu kini, cinta bersemi.